Okey, kita sambung bab 10, kelestarian alam sekitar. Kita sambung pada 10.2 ya, iaitu pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Apa maksud tiga perkataan ini? Okey, kita nak tengok satu-satu ya. Kat situ tu cikgu dah gariskan apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan dan pemulihan ekosistem. Okey. Untuk ini, untuk nak senangkan awak, cikgu dah rangka satu nota yang sangat senanglah untuk awak nak tengok ya. Sekejap ya. Okey, macam ni. Seperti biasa, jangan lupa tulis tarikh, hari dan tajuk kecil kita subtopik kita iaitu 10.2. Okey, tulis itu. Okey, yang pertama kita nak tengok pemeliharaan. Apakah yang dimaksudkan dengan pemeliharaan? Okey, dalam buku teks dia ada definisi dia. Tapi cikgu rasa huraian dalam buku teks tu agak sukar untuk difahami. Mungkin aras ayatnya tu macam tinggi sangat. So, saya nak awak salin yang saya dah cari ni. So, maksud pemeliharaan, awak refer yang ni. Saya nak yang ni ya. Okey. Ni. Maksud pemeliharaan adalah mengekalkan, kekalkan keadaan asal haiwan dan tumbuhan daripada musnah. Simple kan? Simple, pendek dan senang nak faham. Okay, yang ni salin yang ni. Masukkan dalam maksud pemeliharaan. Okey. So, apakah langkah-langkah ataupun aktiviti-aktiviti yang kita perlu lakukan untuk pemeliharaan tadi? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bulatan sebenarnya, tapi awak kena tambah lagi nah. Awak kena tambah lagi ni. Tambah lagi bagi jadi 9 semua. Tambah lagi 9. Okey. Antara aktivitinya, okay, awak salin yang ni. Dalam buku teks dia bagi satu saja. Tapi saya nak awak nak info yang lebih banyak lagi, saya search dalam Google. So, ni yang saya dapat. Okay, yang pertama, ada 9 langkah ataupun aktiviti-aktiviti untuk pemeliharaan. Yang pertama, mewartakan hutan sebagai hutan simpan. Mewartakan hutan sebagai hutan simpan. Maksudnya mewartakan tadi mewujudkan, mengisytiharkan, mengumumkan, bagi tahu semua satu Malaysia. Okey, yang ni hutan kat sini ni kita buat hutan simpan. Contohnya lah hutan royal belum di Perak. Kita wartakan, kita dah khaskan dia. Yang tu hutan simpan. Jadi jangan buat apa-apa kat situ. Yang kedua, kita anjurkan kempen menentang pembalakan dan pemburuan haram. Buat kempen. Okey. Yang ketiga, didik masyarakat untuk melindungi haiwan dan tumbuhan daripada ancaman kepupusan. Maksudnya pendidikan ni kita terapkan daripada sekolah rendah. Tadika, sekolah rendah sampai sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. Okey. Nombor 4. Cuba elakkan membeli produk yang diperbuat daripada bahagian badan spesies haiwan yang terancam. Contohnya, elakkan membeli baju daripada bulu binatang. Bulu beruang, kutub ke. Kita elakkan, jangan beli. Ataupun kita elakkan memberi handbag, kasut yang diperbuat daripada kulit haiwan. Contohnya ulat sawa ataupun buaya. Kita jangan beli. Kita boikot. Yang seterusnya nombor 5, mewartakan. Mewartakan tadi menghaskanlah spesies haiwan dan tumbuhan sebagai spesies yang dilindungi. Contohnya seperti badak Sumatera. Kita dah gazetkan dia sebagai spesies haiwan yang dilindungi. Tak boleh senang-senang kita nak pergi tangkap dia dan kita bela kat rumah. Lagi satu spesies, contohnya lah spesies apa lagi ya? Orang hutan. Kan? Kita ada pembiakan orang hutan, penempatan orang hutan di sepiluk
Sarawak tak silap. So kita tak boleh suka hati nak bela dia. Kalau kita bela dia, kita kena ada lesen. Kita kena minta lesen. Yang keenam, menebang pokok yang terpilih saja. Kalau perlu nak tebang pokok balak, yang betul-betul terpilih saja. Bagi mengelakkan kepupusan. Tak boleh tebang semua pokok. Kecil besar semua kita tebang. Tak boleh. Yang ketujuh, kita kuatkuasakan undang-undang. Ada peraturan untuk mereka yang membunuh, memburu dan menyelundup spesies terancam ni. Yang ke-8, taman laut digazetkan. Taman laut diwujudkan. Digazetkan tu maksudnya diwujudkan. Supaya kita boleh melindungi habitat haiwan dan tumbuhan yang di dasar laut pula. Tadi ada taman, tadi macam hutan simpan tu dekat darat kan. Ini taman laut pula. Awak boleh search taman laut kat mana telah digazetkan sebagai kawasan melindungi habitat haiwan dan tumbuhan di dasar laut tadi. Yang ke-9, setengah kawasan Paya Bakau telah diwartakan, telah pun diumumkan, diisytiharkan sebagai tapak Ramsar. Tapak Ramsar, maksud perkataan Ramsar ni, kawasan tanah yang mempunyai kelembapan yang sangat sesuai untuk semua hidupan flora dan fauna. Setengah-setengah kawasan Paya Bakau tu kita dah umumkan dia sebagai tapak Ramsar untuk melindungi flora dan fauna di kawasan Paya Bakau. Okey, yang ni untuk aktiviti pemeliharaan. Okey. Lepas ni kita tengok pula apa maksud pemeliharaan dan pemulihan.